Selamat tahun baru. Baiklah, selamat datang ke channel YouTube saya Rusdi Reza, dan bagi anda yang pertama kali bersama dengan channel ini, nama saya Rusdi Reza dan anda sedang menyaksikan Recovery Story bersama saya Rusdi Reza. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, hari ini adalah 5 Januari 2022, tahun baru. Jadi kalau bagi orang kata sebab aku rasa macam dah lewat kan, tapi untuk aku kita masih lagi dalam mood tahun baru. Aku ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Dan untuk tahun baru ini juga aku punya channel dan jadi aku ada beberapa siri pembaharuan dan orang kata revolusi yang akan aku buat. Okey, bagaimana kau yang terkejut aku pakai jubah sebab aku baru je habis subuh tadi, and then kita ada masurat, ada meeting, and then kita ada kita ada halakah. Jadi aku baru selesai halakah. So sekarang ni aku buat sedikit rangkuman. Itu pun ada orang mesej aku, "Cikgu, tak ada ke konten minggu ni?" Ada, aku akan buat seminggu sekali. Disebabkan orang selalu tanya aku ada ke tak ada. Okey, mulai hari ni aku akan bagi, aku kata macam takwim lah. So konten hari ini tak ada bebel-bebel apa sangat, cuma aku nak menolong kepada korang. Jadi untuk konten akan datang ini, dia lebih kepada orang kata penyusunan konten yang lebih sistematik supaya korang tahu apa yang akan berlaku pada channel Recovery Story di bawah aku Rusdi Reza sepanjang tahun 2022. Jadi untuk tahun 2022 ini, so 2022 ini aku telah orang kata daripada tahun lepas lagi 2021 by bulan berapa, bulan 10, bulan 11 lagi aku dah rangka untuk tahun ni aku nak buat apa. Jadi untuk makluman korang, jadi kalau korang yang masih lagi baru saja menonton channel aku bukan channel kemasyarakatan. Channel aku bukan kemasyarakatan sangat. It's not really kemasyarakatan, bukanlah orang kata channel yang memaparkan gaya hidup macam Azfahiri kan, macam SMR, Shidot ke siapa lagi. Aku lebih kepada macam aku punya video ni lebih kepada ke arah aku punya idola aku, Hezman Huzi lah. Sebab aku sebenarnya kalau ikutkan, ada orang tanya, "Cikgu, kau punya video ni macam ada gaya-gaya Hezman Huzi." Yes, sebab itu aku akui. Orang kata aku tiru pun aku tak kisah, sebab itu adalah benda yang baik. Jadi aku tiru, tapi aku punya konten tak macam dia lah. Dia orang produksi TV, dia pun orang yang bagi aku memang aku kagumi. Jadi aku buat mana yang aku mampu dalam dunia kepulihan ini, dan aku gunakan template dia sedikit lah. Taklah copyright sangat. Dan aku aku memang kerap jugalah orang kata keep in touch dengan Hezman Huzi, sebab dia memang orang yang very, bagi aku seorang orang yang humble, orang yang memberi banyak knowledge. Okay, so enough said about Hezman Huzi. Okay, so kali ni aku nak cerita pasal diri aku. Jadi kalau korang first time atau yang first time tengok, yang first time subscribe, sebenarnya channel aku lebih kepada menceritakan isu-isu berkenaan dengan penagihan dada, mental health, dan juga orang kata dalam permasalahan mengenai HIV. Jadi untuk tahun 2022 ini, macam susah pula 2022 ini, aku lebih nak keluarkan konten yang tersusun dari segi jadual pengeluaran dia. Sebab sekarang ni aku tak ada waktu yang rigid untuk aku keluarkan. Selalunya aku kata sama ada Rabu atau Khamis, tapi bila aku busy sangat pun dari awal, sama ada aku akan keluar lambat ataupun aku akan keluar awal. Kadang-kadang ada sekali dua aku tak keluarkan langsung. Jadi kadang-kadang orang pun tanya macam ada tak ada. Bila aku bersemangat, free tu bertubi-tubi pula aku punya konten kan. Jadi untuk kali ini aku nak buatkan nak orang kata melaporkan kepada anda macam mana apa yang konten bakal segmen-segmen baru yang akan bersama dengan anda sepanjang tahun 2022 ini. Okey. Kalau korang faham, tengok pattern pengeluaran konten aku akan keluarkan seminggu sekali. Bila seminggu sekali ni, aku seperti biasa, aku tak akan bagi tahu bila. Kadang-kadang aku cakap Isnin ke Selasa. Kadang-kadang aku kalau selalunya kalau waktu tu aku keluar macam waktu hari Rabu adalah waktu yang paling selesa lah untuk aku keluarkan. Tapi bila aku keluarkan pada hari Khamis dan Jumaat, bermakna pada awal minggu tu aku busy. Kalau hujung minggu tu weekdays aku memang busy. Kalau terlalu awal, bermakna aku akan ada plan pada hari Rabu ke atas. Jadi itu dia yang berlaku dalam hidup aku. Sebab aku punya, memang hidup aku rutin dia lebih kurang sama, tapi kadang-kadang ada program-program yang bakal datang yang tiba-tiba macam aku kena pergi Ulu Berna misalnya, aku kena pergi sana lah, macam-macam lagi kan, buat bantuan misi.
ada kadang-kadang aku pergi kursus dan sebagainya. Aku pun nak jadikan sebagai konten, korang pun nak tahu apa yang berlaku kan. Jadi untuk kat tahun ini, aku akan lebih buatkan tersusun, dan aku akan memperkenalkan kepada korang satu segmen baru, iaitu dipanggil, bukan segmen baru, bukan satu. Aku rasa beberapa segmen baru, yang antara yang pertama yang perkenalkan adalah segmen figura. Okey, apa itu segmen figura? Segmen figura diperkenalkan disebabkan aku rasa korang ni banyak tanya soalan-soalan, kadang-kadang menjangkaui kemampuan dan pengetahuan aku. Disebabkan itu, aku mulai tahun ini telah memilih 12 orang figure, 12 orang tokoh yang aku rasa sangat reliable dan sangat relatable dengan apa yang aku advocatekan pada hari ini. 12 orang ini adalah tokoh-tokoh akademik, mereka-mereka yang orang kata survivor yang berjaya dalam kepulihan, mereka-mereka ini adalah pernah orang kata survivor dalam mental illness dan HIV. Mereka-mereka ini juga adalah orang pejuang-pejuang yang membawa isu yang sama yang aku akan bualkan bersama diorang. Sebabnya 12 orang figure ni aku akan interview diorang, dan aku sebenarnya sepanjang aku membuat YouTube sepanjang 2 tahun ni, aku dah banyak sangat terima banyak soalan yang kadang-kadang aku tak boleh nak jawab. Jadi aku rasa mereka inilah yang layak untuk menjawab soalan-soalan korang yang kadang-kadang is very complicated. Kadang-kadang soalan tu bukannya susah, kadang-kadang soalan itu soalan yang sama tapi diulang-ulang, dan aku rasa untuk aku jawab kadang aku bukanlah cringe, tapi aku rasa macam penat nak jawab tau. Dulu aku buat benda ni supaya orang tak nak, supaya aku tak jawab banyak kali, tapi aku rasa macam sama je. Why don't kali ni aku akan serahkan soalan-soalan korang ini kepada 12 figure yang aku pilih, yang mana setiap satu figure mewakili satu bulan. Maksudnya bulan Januari ada seorang figure yang aku akan interview. Contohnya Januari ini aku akan interview seorang academician daripada USIM, okey, yang mana academician ini aku akan interview by end of this akan release pada end of this January lah. Nanti korang tengok nanti siapa orangnya dan apa topik yang kita nak bawa. So bulan 2 pula orang lain pula. Jadi aku kat sini juga, kalau korang ada contoh-contoh orang yang aku rasa nak yang layak untuk ditemu bual, ataupun korang rasa nak aku temu bual korang pun, why not korang just PM aku. Dia pergi Facebook aku, Rusdi Reza, ataupun Instagram aku. Korang boleh cakap, cikgu boleh tak interview saya, I want to talk something about ini. So aku boleh mewakili korang juga. Okay, so itu adalah segmen figura yang aku akan perkenalkan mulai tahun ini. Selain daripada itu juga, untuk tahun ini aku juga nak buat satu orang kata kelas, yang mana kelas ini tidak online, dia bersifat online tetapi bukanlah live. Maksudnya ini adalah kelas untuk mereka-mereka yang dalam program kepulihan atau program pemulihan dadah. Yang mana kalau korang tahu, kelas ini dinamakan kelas 12 langkah. Okey, apa itu kelas 12 langkah? Okey, sebab kenapa 12 langkah lagi? Sebab mulai tahun ini, setiap satu bulan aku akan pilih, dalam satu bulan tu ada satu minggu aku akan buat konten mengenai 12 langkah. Jadi 12 langkah ni dia ada 12 step. 12 step. Apa itu 12 step? Okey, 12 step adalah satu modul kepulihan yang digunakan oleh hampir seluruh dunia dalam menangani masalah kepulihan dadah. Jadi asalnya dia dicipta oleh dua orang hamba ni, aku tak tahu siapa nama dia, aku lupa. Dua orang sahabat ni yang mana mereka ni sebenarnya nak menangani masalah alkohol. So asalnya adalah alkohol anonymous. Lepas tu kemudian dia buat narkotik Anonymous punya modul. Lepas tu akhirnya terhasillah 12 langkah ni. Jadi 12 langkah ni sebenarnya aku taklah expert sangat, tapi aku kena belajar. Aku macam kena refresh balik aku punya, sebab aku sebenarnya kan semakin lama aku makin tumpul tau untuk touch aku punya isu ni. So itu yang bahaya pasal aku ni. Sebab tu aku memerlukan banyak kursus, banyak kelas online. So thank you kepada Tuan Nazira. Banyak kelas yang aku buat. 12 langkah ni sebenarnya benda ni agak common, cuma aku akan sampaikan melalui medium aku, dan aku akan sampaikan melalui cara aku. Jadi kalau ikutkan, setiap satu minggu itu aku akan pilih satu topik, satu step yang aku akan share kepada anda yang mungkin sebenarnya mereka-mereka yang bermasalah ni bukan dalam kalangan mereka yang ada di pusat je. Kadang-kadang kat luar ni aku perasan aku banyak juga klien yang tak masuk pusat, tapi dia macam dia nak berhenti tapi dia tak ada knowledge. Jadi aku rasa inilah satu pendekatan aku untuk tolong korang. Di samping itu juga, kepada semua keluarga yang mungkin ada masalah, yang mana ahli keluarga dia ada masalah penagihan, boleh gunakan modul ini sebab korang akan tahu apa yang anak korang belajar dekat pusat tu nanti. Jadi korang pun boleh belajar juga apa yang korang boleh adapt nanti bila anak-anak korang dah balik ataupun family members korang dah balik daripada rawatan pemulihan. So ini adalah inisiatif aku, yang mana segmen seterusnya adalah 12 langkah.
Yang terakhir untuk bulan ni maknanya untuk tahun ini juga aku sebenarnya ada 2 minggu kan. So maksudnya dalam 4 bulan ada 1 bulan ada 4 minggu. So ada segmen figura, ada segmen 12 langkah. Jadi dua ni free. Jadi salah satu daripada dua ni aku akan jadikan dia sebagai Q&A. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh kemukakan kepada aku. Korang boleh boleh PM aku dekat Facebook aku sekali lagi Rusdi Reza di Facebook ataupun Instagram aku Rusdi Reza, ataupun korang boleh email aku di email yang aku tertera ni kat mana? Kat bawah ni. Email bawah ni. So korang boleh email aku sebarang permasalahan, sebarang perkongsian yang boleh korang sampaikan kepada aku, yang boleh aku huraikan, dan mungkin aku akan refer kepada mereka yang bagi aku layak lah untuk jawab soalan-soalan ini. Sebab aku rasa mulai tahun ini aku rasa macam, sebab aku dah mula buat benda ni almost 2 years tau. Jadi aku dah nampak aku punya konten ni dah makin lama macam mungkin aku penat kot nak berfikir secara kreatif. Jadi aku menggunakan segmen ini untuk aku mencari cabang barulah. Walau bagaimanapun dalam konten aku ni juga aku akan memaparkan budaya hidup aku. Mungkin korang rasa macam, oh cikgu buat apa sekarang cikgu boleh tengok. Tapi untuk korang sebenarnya, kalau korang nak ikut aku, nak tahu apa perkembangan aku, jangan ikut kat YouTube, ikut Facebook aku ataupun Instagram aku. Dia lebih interaktif dan lebih aktif di situ. Kalau korang tengok aku pergi mana, aku buat apa kat situ. Sebab YouTube ni aku akan buat rangkuman sebenarnya daripada apa yang berlaku. Tapi tak semua aku share. Misalnya contohnya kalau aku balik rumah keluarga, aku takkan share dekat YouTube sebab benda itu PNC aku. Tapi di Facebook aku, korang boleh tengoklah. Kan? Jadi itu adalah apa yang akan berlaku sepanjang tahun 2022 ini. Untuk minggu ini, aku rasa konten aku lebih pada takwim aku melaporkan apa yang akan berlaku pada tahun ini. Dan untuk minggu depan, aku ada satu isu yang aku akan bincangkan dengan korang. Kemudian aku ada, untuk tahun, aku macam bagi tahu lah apa yang akan berlaku sepanjang Januari 22 ni. Januari 22 ni, sebenarnya aku paling kurang selesa bulan Januari 22 sebab Januari 22 ni orang excited kan. Aku tak berapa sangat sebab Januari ni adalah bulan kelahiran aku. Jadi aku sikit traumatized sebab minggu depan aku balik kampung. Minggu ini NGO aku ada program. Minggu depan aku akan balik rumah sekejap, ada event, ada something like family gathering, dan aku pasti tahu pada waktu itu minggu depan ni confirm akan ada celebration January's baby birthday kat sana, termasuklah aku. Kenapa aku traumatized? Dia ada isu sebenarnya. Aku cerita kat korang, aku macam luahan rasa kan. Mesti korang macam, kenapa cikgu nak tukar birthday? Aku memang ada trauma dengan birthday sikit. Cuma bila dah besar sikit baru kurang. Tapi sebenarnya aku sangat trauma. Masa aku kecil dulu, masa umur aku like 7 years, 7 tahun dah ada 1 dah 2. Aku macam masa tu, kau tahu budak, bila nak celebrate birthday, family belikan cake and then ada cousins datang kan. Jadi benda ni memang very mess up my mind lah bila kek yang family aku beli tu adalah kek yang best. Aku tak pernah dapat kek yang best yang macam ada buah, faham tak? Yang bagi aku masa tu kek tu paling mahal lah. Masa tu memang sangat macam aku sukalah. Dan aku rasakan macam besok adalah hari aku. Ni cerita aku lah. So apa yang berlaku adalah dalam keluarga aku pada waktu itu, keluarga besar aku pada waktu itu, aku ada seorang pakcik aku yang mempunyai masalah dari segi aku ada seorang pakcik yang bermasalah lah. So pada waktu itu bermasalah. Jadi bila aku ni jenis budak, setiap every 5 seconds buka peti sejuk tengok kek je. So aku beli kek hari ni. So besok birthday aku. So pagi esok tu bila aku nak bangkit, aku buka peti sejuk, aku tengok kek aku. Aku tengok kek aku dah dimakan. Aku menangis. So aku menangis yang jenis meraung tak. Sebab kek itu cantik. And then itulah ni. And then aku memang macam aku tak ada muka lah. As a kid, dia macam merosakkan aku punya childhood lah sebenarnya. Dan aku taklah marah pakcik aku tu. Tapi benda itu buatkan aku rasa macam birthday tak seronok. Sebab aku punya childhood aku tak best. Benda tu, momen tu adalah momen yang paling tepat untuk aku celebrate. Orang bagi hadiah tapi kek aku rosak. Faham tak? Memang kecil. Korang akan cakap, alah kek je kot. Alah budak ni mengada. Tak, kau kena faham dari segi psikologi budak. Bila kau bayangkan budak tu excited buka peti sejuk banyak sekali. Macam, ada kek aku cantiknya. And then kau main dengan gel. Kau tak main, kau buka kotak, kau tengok kek. Bila besok pagi kau bangkit, kau tengok kotak kau dah potong kuarter. Dia pecah kan perasaan korang. So aku cakap sampai sekarang aku meremang. Sebab aku rasa macam tapi aku tak marah pakcik aku sekali lagi. Aku tak marah. Cuma
Waktu itu aku rasa macam, oh, why? Macam tu. So itu yang pertama kenapa aku trauma. Yang kedua pula, bila aku dah masuk menginjak remaja, masa aku form apa? Form 3 Form 3 ke Form 4. Aku macam buat celebrate birthday tau kat rumah. So ada makan-makan. Aku jemput satu kelas, almost kawan-kawan aku semua. Banyak makanan yang dibuat. Yang buatkan aku lagi sedih adalah yang datang seorang dia. Seorang dia datang birthday aku. So since that day, aku memang tak suka birthday. Aku tak suka. Bagi aku macam it's rubbish. Sebab aku tak celebrate birthday every year pada waktu itu. Sebab family aku bukan celebrate birthday sangat. Cuma lately dah besar, dah tua ni baru ada. Sebab mungkin pada waktu itu financial kita orang tak kuat. Tapi bila dah besar ni, dia dah stable tu, aku rasa birthday is important to celebrate kan. You celebrate is not for, bukan nak celebrate birthday kau pun, it's a moment untuk kau gathering, to appreciate each others. Bila adik-adik kau datang semua. Tapi bila aku start kahwin hari tu, aku punya tu berubahlah sebab ex-wife aku kerap buat celebrate birthday. Sebab family dia sedianya celebrate birthday, so dia suka surprise birthday aku. Dan sekali lagi, aku sekarang ni aku trauma sebab bila aku dah duda macam ni, aku rasa macam sedih sebab there is no one who want to celebrate me, my birthday macam dulu lagi. So honestly, aku cakap aku bukan tak hargai orang celebrate birthday aku sekarang, tapi aku ada sedikit perasaan yang macam trauma. Sebab dari kecil sampai besar, it's not a very sweet memories lah sebenarnya. Aku rasa cuma aku ada satu moment best satu je. Like 2 years ago, aku punya my mum tak sihat, sakit masuk hospital. Birthday aku adalah pada waktu itu aku duduk, aku cakap dengan aku tak nak apa-apa, aku want to sit with him dekat hospital. So sit with her dekat hospital. And then itulah the best moment birthday aku sebab aku jaga mak aku. Itulah yang aku dapat rasakan. So Januari ni minggu depan aku balik, and then by end of this January aku ada perjumpaan dengan aku punya sumber resource daripada geng-geng medik. Kau buat YouTube, kau kena ada kau punya team medik kau. So aku panggil ni team medik aku akan jumpa diorang di somewhere di SS2 Murni kot. So aku nak bagi tahu korang kat sini, kalau korang ada kafe-kafe luar yang korang rasa macam nak aku lepak kat sana, aku buat review and aku jadikan tempat location untuk aku jadikan tempat untuk aku buat content, just let me know. Okay, drop some comments and aku akan datang. Tapi korang kena benarkan aku lah. And then don't worry, pasal makan minum tu tak payah korang sponsor pun tak apa. I will be your client. I will review your food as best as I can. Tapi ramai sebenarnya, aku dah dapat banyak. Cuma kalau ada lagi bagus, sebab benda ni kalau lagi best aku akan pergi tempat orang. Korang pun tak nak tengok ni, ada serban lah, ada speaker lah, kalau macam ni yang boring kan. So kalau korang ada, why not korang datang. Mana tahu aku pergi Sabah, nanti ada orang datang, cikgu datang tempat saya, aku akan buat review. Okay, so aku rasa itu saja untuk minggu ini. Have a good weekend guys, have a great days, happy working kepada semua. Lepas ni aku ada kerja sikit, jadi selamat berjaya. Kita akan jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum.